Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman yang sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan golongan penyembah kubur, ataupun juga dikenali sebagai kuburiyun, golongan yang melampau di dalam melakukan ritual ataupun aktiviti keagamaan di tanah perkuburan. Sahabat-sahabat semua, kita jangan salah faham. Sebenarnya aktiviti ziarah kubur dan juga ibadah-ibadah tertentu memang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita tidak melarang sesiapa daripada menziarahi kubur ataupun melakukan amalan sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sahaja tidak melarang, bukan sahaja tidak mencegah, tetapi kita memang sangat-sangat menggalakkan masyarakat kita supaya menziarahi kubur dan melakukan aktiviti ibadah di tanah perkuburan sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh agama kepada kita. Yang kita maksudkan di sini ialah aktiviti yang melampau, aktiviti bid'ah, aktiviti yang tidak ada di dalam pendapat-pendapat yang muktabar di kalangan para ulama yang muktabar, sehingga kan aktiviti yang dilakukan itu dengan sebab melampaunya itu akhirnya membawa kepada perlanggaran hukum agama. Dan yang paling kita takuti ialah ia sampai kepada tahap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksudkan. Jadi kita berharap supaya sahabat-sahabat semua tidak keliru dengan apa yang kita cuba sampaikan kepada masyarakat. Kita perlu bezakan apa dia ibadah yang diajarkan oleh Nabi, yang kita
anjurkan untuk melakukan sebanyak yang mungkin, termasuk menziarahi kubur, berdoa dan sebagainya, dengan aktiviti bid'ah ataupun aktiviti yang melampau yang tidak ada dalam agama. Baik, sidang hadirin mukminin, apa yang menjadi masalah ialah golongan kuburiyun ataupun penyembah kubur ini, mereka juga pandai berhujah, sehingga menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat tentang pihak manakah yang benar dan pihak manakah yang sesat. Jadi justru itu saya berpendapat perlunya untuk kita meneliti dengan kesempatan waktu yang ada, supaya masyarakat diberi peluang untuk mendengar hujah-hujah dan juga jawapan-jawapan kepada alasan yang diberikan oleh golongan kuburiyun itu. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya kita perlu tahu bahawa memang ikrar yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, yang ni kita perlu ingat betul-betul, kan? Sebagaimana dalam masyarakat kita ramai orang yang menipu, kan, menggunakan ustaz-ustaz melalui apa yang dipanggil sebagai MLM, kan, melalui sindiket-sindiket tertentu, sebab mereka tahu bahawa ustaz-ustaz ni ramai peminat, ramai murid dan sebagainya, dan mereka tahu bahawa ustaz-ustaz ini juga ramai pentaksub yang fanatik, yang terlalu suka, cinta yang melampau kepada ustaz-ustaz, ramai followers yang sanggup mempertahankan ustaz-ustaz mereka. Maka kita boleh lihatlah banyak perkara-perkara yang melibatkan penipuan, sama ada yang melibatkan wang ringgit dan sebagainya. Kita namakan itu sebagai piramid ataupun MLM dan sebagainya, sehingga menyebabkan berlaku kerugian jutaan ringgit yang sahabat-sahabat sekalian boleh lihat dalam media sebagaimana yang kita sedia maklum. Maka iblis dia memang berikrar untuk menyesatkan manusia. Contohnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Firman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku benar-benar akan menghalang mereka. Ini ikrar iblis, menghalang mereka dari jalan engkau yang lurus. Ikrar iblis untuk menghalang manusia daripada mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Maknanya iblis akan bermati-matian, sungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia, dan engkau akan mendapati mereka kebanyakannya tidak bersyukur, kan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kebanyakan mereka tidak bersyukur, maknanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran tentang iblis berusaha sedaya upaya untuk menyesatkan manusia. Maka apa yang kita lihat, sidang hadirin mukminin, kesesatan dan kesilapan ini berlaku. Dalam tajuk kita ini ialah kesilapan yang dilakukan oleh golongan penyembah kubur. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak menyembah kubur, kan? Mereka orang Islam, mereka juga mengucapkan kalimah syahadah macam kita, solat di masjid sebagaimana kita, menunaikan haji dan umrah sama seperti kita, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi mereka tidak menyembah kubur. Maka mereka memberikan pelbagai alasan untuk menunjukkan bahawa mereka adalah benar-benar orang Islam. Jadi ini antara perkara yang kita akan perhatikan pada malam ini, tentang alasan-alasan yang diberikan oleh golongan penyembah kubur ini ataupun golongan kuburiyun. Baik, apa dia alasan dia, sidang hadirin mukminin? Yang pertamanya ialah mereka mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan di kubur itu
tidak sama sekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada. Tidak ada aktiviti syirik di kubur. Dan mereka mengatakan bahawa mereka meyakini yang menciptakan hanyalah Allah, yang memberi rezeki hanyalah Allah, yang memberikan manfaat hanyalah Allah, yang mengizinkan berlaku mudarat ataupun bahaya hanyalah Allah. Tidak ada kuasa lain. Semua itu Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kami tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka juga kata apa? Apa yang kami lakukan di kubur itu juga bertitik tolak daripada kami menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan kami mengatakan bahawa nabi tidak memberi manfaat, malah tidak boleh membawa bahaya dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan bahawa apa yang kita lakukan di kubur, kita menyeru nama wali, kita pergi ke kubur keramat kerana kami ini golongan yang berdosa. Maka kami perlukan kepada para wali Allah untuk menolong kami. Ini antara alasan-alasan yang sering kita dengar untuk mempertahankan apa yang mereka lakukan. Baik. Sidang hadirin mukminin, kalau kita lihat berkenaan dengan alasan ini, sebenarnya alasan ini juga adalah alasan yang digunakan oleh golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tidak percaya, tuan-tuan pergi tanya kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Sama ada mereka beragama Buddha, mereka beragama Kristian, agama Hindu, Sikh, Bahai dan sebagainya. Tanyalah. Terutamanya agama-agama yang mengizinkan berhala itu sendiri, patung. Cuba tuan-tuan tanya mereka. Setiap kali mereka berdoa kepada patung ataupun kepada gambar-gambar tok nenek moyang mereka, apakah mereka meyakini bahawa patung itu boleh memberi mudarat kepada mereka? Tak ada. Mereka pun kata kami bukan bodoh, dia kata. Kami bukan bodoh, patung ni kami yang buat. Ini hanyalah simbol kan untuk membantu kami fokus kepada ibadah. Kami pun tahu bahawa patung ni tak boleh bagi bahaya apa-apa kepada kami. Tak boleh memberi perlindungan kepada kami daripada apa-apa bahaya. Kami pun tahu, kami tidak bodoh. Patung ni tak boleh bagi apa-apa kepada kami. Malah patung tak boleh mempertahankan diri dia. Kalau kita pecahkan patung itu tak boleh mempertahankan diri dia. Tuan-tuan tanyalah mana-mana agama yang ada berhala yang mengizinkan patung dalam ibadat mereka. Tidak ada agama yang besar dalam dunia ini yang kita tahu mengatakan bahawa patung tu ada kuasa untuk mempertahankan diri dia. Tak ada. Jadi alasan yang diberikan oleh golongan kuburiyun dengan mengatakan bahawa kami pun tahu hanyalah Allah yang boleh memberi manfaat, hanyalah Allah yang boleh menjauhkan kami daripada mudarat, kan wali dan sebagainya, kubur keramat tidak boleh mempertahankan kami apa-apa. Itu adalah alasan yang sama sebagaimana alasan agama-agama lain. Sama sahaja. Jadi ini antara perkara yang kita perlu berhati-hati, tuan-tuan sekalian. Kita perlu berhati-hati. Kerana keadaan itu adalah sama. Kemudian alasan mereka yang kedua, kan? Alasan mereka yang kedua ialah berkenaan dengan ayat-ayat melarang sembahan lain. Contohnya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Dia, yakni Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ataupun surah Al-Ankabut ayat 56, fa iyaya fa'budun, maka sembahlah aku semata-mata. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita hanya menyembah Allah dan jangan menyembah hak lain. Lalu apa yang dijawab oleh golongan penyembah kubur ini, kuburiyun, yang melampau dalam aktiviti ibadat mereka di kubur-kubur? Mereka kata apa? Mereka akan kata ayat-ayat yang kita baca tadi berkenaan dengan larangan menyembah benda-benda lain selain daripada Allah. Mereka kata ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan maksud melarang kita daripada beribadat kepada patung dan berhala. Kami tak ada ibadat kepada patung dan berhala. Kami tidak menyembah kepada patung dan berhala. Yang kami beribadat itu di kubur-kubur itu adalah dengan wali-wali Allah. Nah, ini alasan dia. Dengan wali Allah. Wali Allah bukan berhala, dia kata. Wali Allah bukan patung. Maka tak boleh disamakan kami yang berdoa meminta pertolongan dengan wali, tak boleh menyamakan kami dengan golongan penganut agama lain yang berdoa dengan patung ataupun berhala. Dia kata. Baik, sidang hadirin mukminin. Kalau kita lihat, ada beza ke tidak? Ada beza ke tidak beribadat dengan patung, beribadat dengan berhala, dengan beribadat dengan wali-wali Allah ataupun beribadat dengan nabi-nabi Allah? Yang ni kita kena perhatikan betul-betul. Ada beza ataupun tidak kita beribadat dengan patung, dengan berhala, dengan beribadat kepada wali Allah dan juga dengan nabi-nabi. Kalau kita lihat contoh, kan, alasan yang diberikan oleh golongan musyrik ataupun golongan yang kafir ini, mereka kata kita berdoa kepada patung ni sebab kita nak dapat syafaat, pertolongan daripada orang-orang yang soleh tadi, sebab mereka ni dah masuk ke alam barzakh. Patung tu tak boleh buat apa-apa pun. Mereka kata sebab orang yang dah mati ni dia berada satu alam akhirat, alam lain yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita ni orang berdosa, jadi lebih mudah untuk kita minta pertolongan melalui perantaraan. Maka contoh yang sering kali kita dengar daripada agama-agama yang bukan Islam ni, dia bagi contoh macam kita dengan raja lah, macam kita dengan menteri, dengan istana, dengan pemerintah. Kita nak pergi direct dengan raja, nak pergi direct dengan menteri, siapa kita? Siapa kita? Menteri tak kenal kita, menteri pun sibuk. Agung, sultan, raja negeri pun tak kenal kita, siapa kita? Maka dalam usaha nak jumpa dengan raja, nak jumpa dengan menteri, kita perlu berjumpa dengan pegawai istana dulu, dengan SU sulit dahulu, pegawai khas dan sebagainya. Inilah juga alasan yang digunakan oleh agama lain untuk mereka beribadat kepada patung, kepada berhala dan gambar-gambar tok nenek moyang mereka. Tapi alasan ini jugalah yang digunakan oleh penyembah-penyembah kubur ini untuk mengatakan bahawa kita dengan Allah ni jauh. Kita perlu orang saleh. Kita perlu wali Allah untuk sampaikan doa kita kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan je. Yang kita doa selama ni, apa masalah dia? Tuan-tuan minta doa Allahumma, kan? Allahumma, macam-macam Allahumma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang tu doa apa? Ni amal ke tidak tak tahulah doa ni. Kan? Doa apa tu? Itu doa yang disunnahkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca selepas kita selesai solat subuh. Kan? Itu yang doa Nabi ajar. Allahumma, minta dengan Allah, direct dengan Allah. Ini doa yang dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapa yang ajar tu? Allah. Allah yang ajar kepada kita minta Rabbana, wahai Tuhan kami, direct dengan Allah. Jadi soalan dia tuan-tuan, apa masalah tuan-tuan selama ni untuk tidak menggunakan perkataan ya Rabb ataupun Rabbana ataupun Rabbi ataupun Allahumma? Apa masalah?
Sehingga terpaksa pergi ambil nama wali, pergi ambil nama orang yang dah mati, seru nama mereka supaya sampaikan hajat kita kepada Allah. Macam mana kita boleh twist, pusing daripada elok-elok Allah Ta'ala ajarkan kepada kita minta direct dengan dia, daripada elok-elok Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita minta direct dengan Allah, tiba-tiba kita pergi kata kita macam dengan sultan, kena melalui SU sulit, melalui pegawai khas, melalui pegawai istana. Ni datang kok mana tuan-tuan? Semua yang ada dalam Quran, semua yang ada dalam hadis-hadis sahih yang tidak ada pertikaian di kalangan para ulama, semuanya mengajar kepada kita doa direct dengan Allah. Yang cerita-cerita minta dengan wali semua ni, semua kalau ada hadis sekalipun, kalau ada sekalipun, berdalilkan kepada hadis-hadis yang bermasalah. Hadis-hadis yang bermasalah. Tidak ada hadis sahih yang disepakati oleh para ulama yang mengajar kepada kita berdoa minta dengan wali. Tidak ada. Tuan-tuan cari. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan apa yang saya cakap, tuan-tuan cari. Ada ataupun tidak. Kalau ada sekalipun, semuanya bermasalah sanad dia. Malah Allah Ta'ala dah cerita dah dalam surah Al-Isra ayat 57. Alasan ni hak macam ni. Alasan kata kita ni orang berdosa, kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, kita perlu syafaat wali-wali Allah. Benda ni tuan-tuan, alasan macam ni Allah Ta'ala dah cerita dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Guna wasilah melalui perantaraan. Ini telah disifatkan. Allah Ta'ala sendiri cerita tentang golongan yang musyrik. Mereka ni menggunakan perantaraan. Lepas tu mereka kata takkanlah guna perantaraan Nabi, walaupun Nabi dah wafat, itu juga syirik. Takkan kita guna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan perantaraan Nabi Muhammad pun boleh jadi syirik? Jawapan dia tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala dah cerita tentang manusia sebelum kita yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi-Nabi Allah. Jadi kalau kita hari ini tuan-tuan mengulangi benda sama dengan menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaraan, maka apa beza kita dengan golongan Kristian? Allah Ta'ala dah cerita dah golongan yang menyembah Nabi ni, mengangkat Nabi jadi sama-sama level dengan Tuhan. Golongan Nasrani, mereka beribadat kepada Al-Masih Ibn Maryam, kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka panggil sebagai Jesus Christ. Contoh dalam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiyal ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal 'allamul ghuyub. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman apa dia? Wahai Isa anak Maryam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak kepada Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain daripada Allah? Orang Kristian, dia jadikan Nabi Isa itu sebagai sembahan. Dia jadikan Maryam itu sebagai sembahan. Mary the Virgin. Tuan-tuan pergi tengok dekat setengah-setengah gereja, contohnya gereja Katolik kan, dia ada patung Mary the Virgin.
Apa maksud Mary the Virgin? Maknanya Maryam anak dara. Mary the Virgin maknanya Maryam yang suci, yang tidak disentuh oleh mana-mana lelaki. Dia ada patung. Dia ada patung. Maka Allah Ta'ala kata, adakah kamu mengajar kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain daripada Allah. Kita boleh tengok macam mana setengah orang Kristian dia ada patung-patung tadi. Lalu Isa AS menjawab, Maha suci engkau, Subhanak. Kan Nabi Isa kata, Subhanak, Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jikalau aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nabi Isa dia jawab, dia kata dia tak tahu apa yang ada dalam zat Allah. Allah Ta'ala tahu. Dalam diri dia, dalam diri Nabi Isa, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Benda yang Allah Ta'ala ajar tu elok dah tuan-tuan. Kita jangan nak memandai-mandai dalam perkara gaib. Cukup dah dengan agama yang mengajar kepada kita minta direct dengan Allah. Jangan duk pergi dekat kubur keramat minta dengan si mati yang berada dalam tanah tu. Jangan minta dengan si mati yang berada di alam barzakh. Sebab bila kita minta dengan si mati yang berada dalam alam barzakh, termasuk minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menyerupai apa yang dilakukan oleh penganut agama lain yang disifatkan, yang Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, itu adalah mensyirikkan Allah Ta'ala. Jangan buat benda macam tu. Jangan mengulangi kesilapan golongan Kristian yang mengangkat Nabi Isa AS setaraf dengan Tuhan. Kita pula orang Islam nak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setaraf dengan Tuhan. Tak boleh. Itu dilarang dalam agama. Malah golongan yang syirik ni tuan-tuan sekalian, bukan hanya menyembah Nabi, bukan hanya angkat Nabi itu satu level dengan Tuhan, malah mereka menyembah malaikat, angkat malaikat satu level dengan Tuhan. Ini antara kesilapan yang dilakukan oleh golongan musyrik. Surah As-Saba, Surah Saba ayat 40, Allah Ta'ala cerita tentang syiriknya mereka kerana menyembah malaikat. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah hari yang mana pada waktu itu Allah Ta'ala mengumpulkan mereka semua. Thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Tuan-tuan, orang musyrik dia pun tahu malaikat bukan Tuhan. Yang Tuhannya adalah Tuhan Allah. Malaikat ni dia jadikan sebagai orang tengah. Minta dengan malaikat sebab malaikat dekat dengan Tuhan, suruh malaikat minta dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan syirik. Jadi kita tak dibenarkan. Kalau kita nak ikut agama kita yang pure, yang tulen, kan, yang tidak dicemari dengan benda-benda asing, dengan ajaran yang asing, maka janganlah kita dibiasakan, jangan kita amalkan bila berdoa ada perantaraan. Tawassul lain. Tuan-tuan jangan duk sebut tawassul. Tawassul lain. Tawassul tetap minta dengan Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau kurniakan kepada aku begini-begini. Itu tawassul. Mana minta juga dengan Allah. Tapi kalau minta dengan Nabi Muhammad itu bukan tawassul. Minta dengan Jibril itu bukan tawassul. Minta dengan wali Allah itu bukan tawassul. Tawassul dengan bumi Madinah sebagai contoh. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat bumi Madinah yang aku berada sekarang ni, sebagai contoh. Itu tawassul. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Masjidil Haram
yang aku berdoa di dalamnya. Itu boleh, itu tawassul. Semua tu minta dengan Allah, ya Allah. Semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan berkat Al-Quran yang aku baca ini, itu tawassul, boleh. Ya Allah, dengan berkat amal soleh yang aku lakukan ini, itu tawassul, itu dibenarkan. Tapi kalau kita kata ya Rasulullah, kan, ya Rasulullah, ataupun wahai wali Allah, ataupun begitu-begitu orang ni, Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku, dan kita kata itu tawassul, maka itu keliru dalam memahami arti tawassul yang sebenar. Jangan guna alasan tawassul lain. Dan para ulama mengatakan bahawa kesilapan orang-orang dahulu dalam mensyirikkan Allah Ta'ala kerana mereka juga menggunakan alasan bahawa mereka berdoa dan beribadat kepada para wali. Mereka juga menggunakan alasan mereka beribadat kepada orang soleh, orang baik-baik. Takkan beribadat kepada orang wali sesat, takkan beribadat kepada orang soleh sesat. Tuan-tuan, berhala yang ada itu adalah berhala patung orang soleh. Patung Jesus. Apa patung Jesus? Patung Jesus adalah patung orang soleh. Dia adalah Nabi Allah. Nabi Allah maknanya orang yang soleh. Mary the Virgin. Patung Mary the Virgin itu patung Maryam. Maryam itu seorang yang salehah, perempuan yang salehah. Tapi mereka menyembah orang yang salehah. Walaupun mereka tak kata apa ni, walaupun kalau tuan-tuan belajar tentang Kristian, ramai juga di kalangan Kristian mengingkari tentang patung Mary the Virgin. Dia ada banyak aliran lah, kan? Dia ada banyak aliran. Sebahagiannya membenarkan patung Mary the Virgin, patung Maryam. Sebahagiannya tidak bersetuju dengan patung Mary the Virgin. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Quran, kita dapati Allah Ta'ala mengkafirkan. Allah Ta'ala mengkafirkan orang yang ada akidah yang pelik-pelik ini berkaitan dengan orang saleh, kan? Allah Ta'ala mengkafirkan. Malah Nabi SAW memerangi mereka kerana benda-benda syirik yang mereka lakukan ini. Kemudian kita tengok apa lagi alasan yang digunakan oleh golongan yang menyembah kubur ini. Antaranya, selain daripada apa yang kita sebut tadi, mereka mengatakan bahawa takkanlah kami ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa yang mereka nyatakan antaranya kerana mereka kata kami hanya berlindung, meminta perlindungan dengan orang yang soleh. Jadi kalau kita minta tolong dengan orang soleh itu bukan syirik. Itu alasan yang mereka berikan. Baik. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kepada alasan ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syirik. Dan syirik itu lebih daripada zina. Dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik selagi mana orang yang melakukannya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa zina, dosa besar juga. Zina ni dosa besar. Tapi dosa sebesar-besar dosa zina ataupun sebesar-besar dosa rasuah, sebesar-besar dosa mencuri, masih ada kemungkinan Allah Taala ampunkan. Dosa syirik tidak. Soalannya kenapa? Sama-sama dosa besar. Zina dosa besar, rasuah dosa besar, merompak dosa besar, kan? Syirik juga dosa besar. Tapi kenapa dalam agama kita diajar bahawa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang lain ada kemungkinan Allah Taala ampunkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa dia lebih besar? Jadi ini antara benda yang kita kena hati-hati. Siapa yang syirik, tuan-tuan sekalian, menduakan Allah Ta'ala, meletakkan makhluk sama level dengan Tuhan, yang ni dosa yang sangat besar
yang mengatasi dosa zina, mengatasi dosa membunuh orang Islam. Bunuh orang Islam, tuan-tuan, sangat besar dosa dia. Tapi sesiapa yang membunuh orang Islam sekalipun, selama mana di dalam neraka sekalipun, dia akan dikeluarkan oleh Allah dan dia akan masuk syurga. Tapi dosa syirik, mati dalam keadaan syirik, dia masuk dalam neraka, dia tak akan keluar selama-lamanya. Jadi kita jangan pandang mudah dengan dosa syirik tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat antaranya ialah alasan mereka. Mereka kata kami ni mengucap 2 kalimah syahadah, takkan kami syirik. Orang lain mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar semayang pun kami bersyahadah, dalam semayang pun 5 kali sehari semalam kita semayang, hak ni pun kami ulang juga bersyahadah, takkan kami syirik. Kami juga semayang macam hampa semua, macam kamu semua, kita semua sama je semayang kat masjid, takkan syirik. Kami juga pergi haji, takkan syirik. Takkan pergi haji jadi syirik. Tuan-tuan, nak tahu syirik ke tidak, walaupun kita pergi haji, walaupun kita bayar zakat, walaupun kita solat, tuan-tuan kena ingat balik, kan? Tuan-tuan kena ingat balik tentang bagaimana hukuman yang dikenakan kepada golongan yang murtad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat perbezaan pendapat antara Umar Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Sebab keengganan membayar zakat. Asalnya Abu Bakar Siddiq tak setuju dengan Umar Khattab. Asalnya Umar Khattab tidak setuju dengan Abu Bakar Siddiq. Umar ni tuan-tuan, satu orang yang keras. Umar ni satu orang yang tegas. Sebut Umar Khattab, syaitan pun takut mengelak diri daripada Umar. Nak cerita hebatnya Umar Khattab. Tapi ketegasan Umar, walaupun secara umumnya ramai orang tahu Umar sangat tegas, tapi dalam menghadapi golongan murtad, Abu Bakar lebih tegas daripada Umar Khattab. Abu Bakar yang lembut tu, Abu Bakar yang anak dia kata dia tak layak jadi imam ganti Nabi sebab dia adalah seorang lelaki yang mudah menangis, mudah mengalir air mata. Macam mana dia nak ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi bila ada golongan yang enggan bayar zakat, yang enggan bayar zakat ni tuan-tuan, dia semayang. Yang enggan bayar zakat ni dia mengucap kalimah la ilaha illallah, bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, terima Muhammad Rasulullah. Tapi mereka ni tuan-tuan sekalian enggan membayar zakat, dan mereka inilah yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Walaupun ditentang oleh Umar Khattab, tapi kemudiannya Umar bersetuju dengan tindakan Abu Bakar, kerana Abu Bakar tidak mahu ada orang yang membezakan di antara kewajipan zakat dengan kewajipan semayang. Kita tak boleh guna alasan sebab kita bersyahadah, kita ucapkan la ilaha illallah, setiap hari kita sebut la ilaha illallah, pergi haji, puasa Ramadan, kita bukan syirik. Syirik ni tuan-tuan, walaupun kita mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun kita bayar zakat, walaupun kita puasa bulan Ramadan, kita pergi haji, pergi umrah sekalipun, tapi kalau ada satu amalan syirik, na'udzubillah, minta lindung dengan Allah Ta'ala, ada satu je amalan syirik, dia membatalkan semua pahala, semua ibadah, pahala daripada ibadah yang kita lakukan itu. Saya pernah sebut banyak kali kan kepada tuan-tuan, kita semayang, kita puasa, kita bayar zakat, pergi haji dan sebagainya, tapi menggunakan santau, tangkal azimat, sihir, kita buat pada orang, bubuh dalam makanan dia, itu syirik. Ucapan la ilaha illallah, selagi kita tak taubat benda tu tuan-tuan, kalau mati, walaupun mati kita tu tuan-tuan disolatkan jenazah, tapi kalau tidak taubat dengan dosa tersebut, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ampun. Na'udzubillah min zalik, minta lindung.
Jangan guna alasan kita pergi haji, jangan guna alasan kita semayang macam orang lain, jangan guna alasan kita macam orang Islam lain. Jangan guna alasan itu. Kalau ada satu sahaja amalan syirik, dia membatalkan semua ibadah. Yang ini kita kena ingat. Malah kalau tuan-tuan tengok sejarah serangan terhadap golongan murtad yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. Saya ingat zaman saya mengaji di UIA, kami belajar tentang macam mana para ulama kan berbeza pendapat membahaskan tentang tindakan Ali dalam memerangi golongan murtad. Kan? Kalau kita tengok sampai tahap benarkah Ali membakar golongan yang murtad? Padahal mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Padahal mereka semayang. Jadi kita jangan guna alasan, oh kami semayang, kami puasa dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Contoh, para ulama tuan-tuan, ittifaq, ulama sepakat tentang peristiwa yang berlaku kepada Bani Ubaid Al-Qaddah. Bani Ubaid Al-Qaddah ni tuan-tuan, dia menguasai Morocco, Maghribi, dan mereka menguasai Mesir. Tapi ulama sepakat mengatakan Bani Ubaid Al-Qaddah adalah contoh orang yang dikafirkan. Hukum dia kafir walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun mereka semayang Jumaat. Walaupun mereka semayang salat fardu 5 waktu secara berjemaah, 5 waktu. Walaupun mereka mengaku mereka orang Islam, tetapi mereka dihukum murtad oleh para ulama. Jadi jangan duk berselindung di sebalik ucapan kalimah syahadah. Jangan berselindung di sebalik sembahyang 5 waktu. Kalau kita melakukan perkara yang syirik di sisi Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya mudah aja soalan. Dalam hidup tuan-tuan ada beza ke? Tuan-tuan doa direct dengan Allah, dan tuan-tuan jangan pergi ke kubur wali. Saya nak tanya, ada kekurangan ke dalam hidup kita? Ada kekurangan ke? Saya tak nampak apa-apa kelebihan orang yang pergi ke kubur yang dianggap sebagai kubur keramat, minta direct dengan wali-wali Allah, kononnya yang dipanggil sebagai wali Allah, dengan kita yang kita diajar di rumah pun kita minta direct dengan Allah, di masjid pun kita minta direct dengan Allah, kita di mana-mana kita berada naik kenderaan pun kita minta direct dengan Allah Ta'ala. Malah itu lebih terjamin apa yang kita kata sebagai ketulinan dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan duk follow golongan kuburiyun, cuba tuan-tuan tengok, dia akan jadi melampau, dia ada tokok tambah, dia tambah lagi benda yang melampau, benda yang pelik-pelik, dan ini sangat bahaya. Tuan-tuan tak rasa bahaya ke kepada agama bila ada pergi ke kubur, ada alat muzik? Ada alat muzik di kubur. Ini ajaran agama mana? Pergi ke kubur, cuba tuan-tuan tengok, tabur bunga punya banyak. Ini belajar kat mana? Yang saya tahu cerita Korea ada kan, cerita orang putih, movie orang ada lah, tabur bunga banyak-banyak, kalung bunga dekat kubur. Tuan tengok dalam YouTube ada gambar potret. Ini ajaran agama mana? Sedangkan dalam agama kita, solat menghadap kiblat yang ada lukisan pun makruh dalam mazhab Syafi'i. Makruh. Tiba-tiba hari ni, bukan semualah, tapi sebahagian daripada kawan-kawan kita mempertahankan amalan ni dengan mengatakan bahawa jangan mudah mengkafirkan orang. Tuan-tuan, kita bukan mudah mengkafirkan orang, kita bukan mudah mensyirikkan orang, tapi kita bagi amaran kepada saudara kita. Takut kalau saudara kita terjerumus dalam lembah kesyirikan. Takut kalau saudara kita melampau dalam ritual sehingga melakukan perkara yang boleh membatalkan keislaman mereka. Jadi sayangilah agama kita ini, dan jangan kita mengambil mudah tentang ritual
yang tidak ada asal pun dalam agama kita. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat-sahabat Nabi, the companions, kerana para tabi'in dah cantik dah elok dah tuan-tuan sekalian, maka tak perlulah kita tokok tambah buat benda yang pelik-pelik yang tak dikenali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala melindungi kita semua daripada golongan kuburiyun, golongan penyembah kubur, walaupun mereka walaupun mereka berkeras mengatakan bahawa mereka adalah orang Islam, mereka mengucap 2 kalimah syahadah sama sebagaimana kita, tapi kita mengatakan bahawa sebagaimana ada golongan murtad pada zaman Abu Bakar Siddiq dan sebagainya, mereka juga mengatakan mereka orang Islam, tetapi apabila ada satu sahaja amalan yang menyebabkan syirik, maka itu membatalkan keseluruhan amalan-amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua dan kita menjadi golongan yang benar-benar mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.